Yang kita sedekah tapi kita tak solat. Kita keluar cari rezeki tapi kita tak solat. Kita dahulukan ibadah yang lain daripada ibadah yang paling besar yang Allah nyatakan dalam ayat 45 ini, iaitu solat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangka kita dah masuk Ramadan fasa ketiga. InsyaAllah fasa yang kita nanti-nantikan, sebab dalam fasa ketiga ini ada satu malam itu yang kita dambakan, yang kita ternanti-nanti kan. Malam 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, di mana kalau kita buat amal ibadah pada malam ini, seolah-olah ganjaran pahala yang kita akan dapat 1000 bulan punya ganjaran pahala, bersamaan dengan 83 tahun lebih, macam tu. Jadi nak ke korang sia-siakan ganjaran pahala sebesar ini kan? Kita pun belum tentu hidup sampai 83 tahun kan, betul tak? Umur kita pun belum tentu akan capai selama itu. Jadi sama-samalah kita orang kata laksanakan amal ibadah kita. Kalau boleh jangan pilih-pilih hari lah. Macam Lin selalu ambil pendekatan 10 hari tu macam all out je, get the best quality 10 malam terakhir, insyaAllah. Okay, so hari ni Lin nak share dengan you all Juz 20 ayat ke-45 surah ke-29 Al-Ankabut, muka surat 401. Okay, tapi sebelum tu, ya Allah, mata gue maaf lah mata I ni, I tidur kan tadi lepas saya bangun malam. Sekarang record pukul 3.45 pagi. So mata tu dia macam ada eye luggage macam tu kan. Okay, ignore je. Okay, so ayat 45 Kalian bacakan kepada anda. Okay, bacalah kita Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingati Allah dalam kurungan solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini dalam ayat 45 surah Al-Ankabut lah. Okay, so apa yang ada macam 3 benda kat sini yang boleh kita terjemahkan ataupun boleh kita elaborate lah. Okay, dalam ayat 45 ni dinyatakan Allah SWT sepatutnya bila kita solat, kita solat itu boleh membenting diri kita, macam jadi wall daripada kita buat maksiat, dosa, menjadi benting daripada kita melakukan perkara keji dan mungkar. Jadi sepatutnya dalam ayat ini solat sepatutnya jadi benting lah kepada kita daripada buat dosa, maksiat, perkara-perkara keji dan mungkar. Sepatutnya solat itu jadi benting kan. Tapi kebanyakan daripada kita adalah datang daripada golongan ini, golongan yang mana solat tapi masih lagi buat dosa, solat masih lagi buat maksiat, solat masih lagi buat perkara keji dan mungkar. Okay, so maksudnya dekat sini solat kita belum betul-betul capai dia punya fungsi untuk menjadi benting daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Jadi kalau kita masih lagi belum kalau kita punya solat masih lagi belum capai tahap tu, maksudnya kita kena ada banyak lagi usaha dan ikhtiar untuk kita improvekan solat, supaya ultimately solat kita akan menjadi benting daripada perkara keji dan mungkar, macam tu. Jadi kalau kita tengok balik ayat ini kan, dia kata dan ketahuilah mengingati Allah ataupun dalam kurungan solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Jadi Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. So dalam ayat ini Allah, apa yang Allah nak sampaikan, kita kena hati-hati dengan be careful dengan tipu daya syaitan. Okay, perasan tak kadang-kadang solat fardu kita tak jaga sangat, kita lengah-lengahkan kita macam kadang-kadang ada tinggal juga 3-4 je buat satu hari kan, ada lopong-lopong kan. Tapi bila solat sunat tarawih, wah, bukan main on time. Kan, kita dahulukan ibadah lain daripada ibadah utama yang paling besar, iaitu solat. Yang kita sedekah tapi kita tak solat. Kita keluar cari rezeki tapi kita tak solat. Kita dahulukan ibadah yang lain daripada ibadah yang paling besar yang Allah nyatakan dalam ayat 45 ini, iaitu solat. So sebenarnya inilah apa yang berlaku dalam kebanyakan daripada masyarakat kita lah. Kita suka dahulukan ibadah lain daripada ibadah terbesar. Ibadah pertama yang akan dihitung di akhirat nanti adalah kita punya ibadah solat fardu kita kan. Jadi itu yang kita kena jaga dulu. Memanglah awak suka bersedekah kan, tapi tak solat pula, macam mana tu? Jadi kita kena dahulukan mana
mana yang wajib dulu yang Allah suruh buat. Jadi itu benda pertama yang kita kena taat. So kat sini ada dua cara untuk kita teguhkan jiwa kita. Kan? So dirikan solat dan juga baca Al-Quran. Okey, bercakap mengenai baca Al-Quran ni, sepatutnya kita kena baca, kita kena faham, kita kena hayati dan juga praktis kan. Dan benda ni kita sebenarnya kena buat berkali-kali. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia disebutkan barang siapa yang baca lancar, mahir baca Al-Quran, orang golongan ini akan ditempatkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Manakala untuk barang siapa yang ada kesukaran dalam membaca, baru nak kenal huruf, baru nak merangkak-rangkak, ada dua pahala yang akan kita dapat, akan dapat dua pahala, masya-Allah. So bagus ke tak kan? Baguslah, masya-Allah. Jadi teruskan membaca Al-Quran walaupun kita baru je nak kenal huruf, macam tu. Okey, jadi jangan putus asa untuk baca Al-Quran. Okey, alright. Dan dirikan solat. Okey, jadi kita nak cakap pasal solat, dirikan solat ni kan, bila kita solat, kita ni sebenarnya kena hadirkan hati kita dan juga kita punya perhatian. Sebab apa? Sebab kita, kebanyakan daripada kita bila solat kan, Masya Allah, susah nak khusyuk. Lepas tu sampai rakaat pun kadang-kadang terlupa dah rakaat ke berapa. Sebab apa? Sebab kita tak hadirkan hati kita dan juga perhatian kita dalam solat. So kadang-kadang macam kita ni macam solat macam mesin, kata Ustazah Noni, macam mesin. Kita tekan butang on, lepas tu kita tekan butang off. Tak tahu pun apa kandungan, tak faham pun apa yang kita baca dalam solat kita kan. So kita tak hadirkan pun hati kita secara macam kita tahu, solat ni wajib, solatlah 5 waktu sehari semalam, macam tu. Jadi sebenarnya bila kita solat ni, kata Allah SWT, solat ni sepatutnya dia akan bagi kesan positif kat kita. Kesan positif tu adalah bila kita dah tak buat perkara keji dan mungkar, itulah kesan positif. Tapi kalau kita solat selama ni tapi tak dapat pun sebenarnya kesan positif tu, sebab kita masih lagi buat dosa, masih lagi buat perkara-perkara keji dan mungkar. Ini peringatan untuk Lin jugalah, untuk kita semua kan, untuk Lin juga. Jadi semaklah balik solat kita itu. Kan kadang-kadang kita rasa macam give up, macam aku solat tapi tak nampak pun kesan positif tu, masih lagi buat dosa kan. Baik tak payah solat, tinggalkan je lah solat ni, macam tak ada fungsi je. Ada orang yang berfikiran macam tu ya. Jadi sekiranya sekiranya kita punya solat tu tak bagi kesan positif kepada kita, ada 3 pesanan yang Ustazah Noni kongsikan hari tu. Okay, pertama sekali, janganlah tinggalkan solat walaupun kita tak nampak kesan positif dalam diri kita ataupun dalam solat kita tu tak memberi kesan positif langsung. Jangan tinggal solat walaupun, okey. Dan yang kedua, jangan lengah-lengahkan walaupun kita masih tak nampak kesan positif tu. Jangan lengah-lengahkan solat. Dan yang ketiga, ada ni kadang-kadang berlaku di kalangan kita, kita jangan cakap dengan kawan kita, jangan bagi nasihat macam ni kat kawan kita. Tak tutup aurat, baik tak payah solat. Baik tak payah solat kalau kau still buat kerja-kerja macam ni. Jangan cakap benda-benda macam ni. Itu 3 pesanan yang Ustazah kongsikan hari tu. Ada satu hadis Nabi ni, dia ada sebut ada seorang pemuda yang solat bersama Nabi, tapi dia tak boleh tinggalkan perkara keji yang dia buat. Jadi Nabi kata, solat akan mengubah dirinya. Solat akan cegah dia daripada perkara keji. Jadi Allah jamin solat akan mencegah kita daripada perkara keji. Jadi teruskan untuk lakukan solat kita sebaik yang boleh. Terus kita buat solat kita itu tanpa rasa give up. Okey, dan yang paling penting, kena improve lah solat kita itu kalau kita nak dapatkan kesan positif tu. Okey, jadi 3 benda istimewa yang mesti ada dalam solat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kemudian kita sentiasa rasa takut amalan kita tak diterima Allah. Sebab bila kita rasa takut ni, nanti dalam next session kita nak solat, kita akan perbaiki, kita akan upgrade solat kita. Contohnya subuh tadi kita rasa kita tak buat yang terbaik, zuhur nanti kita buat yang terbaik. Dan yang ketiga, kita kena banyakkan zikrullah dan fokuslah dalam solat kita. Itulah yang kita kena belajar tu, macam mana nak fokus dalam solat. Jadi first, buat kerana Allah, solatlah kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita takutlah amalan kita tak diterima Allah. Jadi setiap kali kita akan perbaikilah solat kita. Okey, dan yang ketiga, banyakkan zikrullah dan fokus dalam solat. Okey, macam mana kita nak fokus dalam solat? Ini daripada tips Allahyarham
Datuk Ustaz Ismail Kamus dalam buku panduan khusyuk solat yang Ustazah Noni ada kongsikan hari itu. Pertama sekali, kita punya sumber makanan. Sumber makanan kita mestilah yang halal, yang thayyiban. Jadi dan janganlah ambil macam yang syubhah, apalagi yang haram. So yang kedua, sumber rezeki kita tu kena check balik sumber rezeki kita. Okay? Yang kedua, jaga pergaulan, tak kisahlah dengan ahli keluarga ke, ipaduai ke, cousins ke apa, dan juga dengan orang luar. Lepas tu kena sedia lebih awal sebelum masuk waktu. Okay, ini peringatan keras untuk kita semua. Kita semua ni kadang-kadang suka lengah-lengah kan. Kita ni kena macam excited lah nak date dengan Allah SWT. So kena awal waktu. Next, kita pakailah pakaian sunnah. Dan kalau kita ni antara yang selalu pergi masjid, antara golongan yang selalu pergi masjid, duduk awal dalam saf. Okay, so kalau boleh saf depan sekali tu. Jadi itulah antara cara-cara untuk kita khusyuk dalam solat. Sebenarnya banyak lagi, tapi itu je yang Ustazah Noni sempat kongsikan hari tu. Jadi kesimpulan dia, kalau kita selalu solat macam mesin kan, macam Ustazah Noni kata, macam mesin, tekan butang on, lepas tu tekan butang off, rasa macam tak ada apa-apa je. Solat kita tu tak mendatangkan kesan positif pun kan. Jadi kalau tak mendatangkan kesan positif tu apa Lin? Lagi sekali Lin beritahu, kesan positif tu bila solat kita dah menjadi benteng untuk kita daripada melakukan perkara-perkara keji. Maksudnya kalau solat kita dah jadi benteng, maksudnya kita berjaya lah menjadikan solat kita itu solat yang mengelakkan kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Maksudnya kita dah berjaya, Alhamdulillah. Jadi itulah cara untuk kita teguhkan jiwa kita dalam solat. InsyaAllah kita boleh khusyuk gitu. Jadi itulah antara yang boleh kongsikan dengan anda untuk ayat 45 surah Al-Ankabut ini. Sangat penting untuk kita tahu yang solat paling besar yang akan dihisap pertama sekali dalam di akhirat nanti adalah solat. Jadi paling penting dirikan solat, sebab solat tu tiang agama. Masya Allah, saya bukan ustazah tapi Lin sampaikan apa yang Ustazah Noni kongsikan. Ini sama-sama jadi renungan buat kita semua. Okay, InsyaAllah. Bye, Assalamualaikum.